pasukan pertama SMART telah pun berselamat sampai pada 7 hari bulan Februari seramai 70 orang pasukan SMART yang juga turut dianggotai oleh Kor Perubatan ATM dan juga unit khasmat Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan mereka telah tiba pada 7 hari bulan Februari di Istanbul. Kemudiannya bergerak melalui penerbangan ke lapangan terbang Adana, dan kemudiannya terpaksa untuk bergerak melalui perjalanan darat sejauh lebih 200 km ke kawasan yang diberikan penugasan, iaitu di Gaziantep. Dan syukur Alhamdulillah kita difahamkan mereka telah pun tiba ke Gaziantep yang merupakan epicenter kepada insiden ataupun bencana gempa bumi ini. Dan antara cabaran utama yang telah dihadapi oleh pasukan kita, pasukan pertama ini antaranya adalah keadaan kesesakan di lapangan terbang dengan penyelarasan kemasukan masuk pasukan-pasukan bantuan yang lain. Begitu juga keadaan cuaca yang ekstrim. Difahamkan di Gaziantep keadaan cuacanya, suhunya adalah di bawah paras beku, negatif 1 hingga negatif 3 darjah Celsius. Ini merupakan satu cabaran di kawasan yang ekstrim. Begitu juga faktor keselamatan, kita kena sentiasa bersiap siaga. Kita sedia maklum bahawa selepas gempa yang pertama itu, keadaan gempa masih aktif, berlaku gempa susulan. Jadi kita juga perlu untuk mengambil langkah berhati-hati untuk memastikan keselamatan anggota kita. Begitu juga kita faham bahawa kawasan yang diberi penugasan itu juga terdapat pergolakan dalaman. Dari segi geopolitiknya juga perlu diambil kira. Namun syukur Alhamdulillah kita difahamkan bahawa 70 ahli pasukan SMART kita yang telah sampai telah pun memulakan tugas tersebut, berada dalam keadaan yang baik, semangat yang cukup tinggi, berkat kerjasama juga daripada pihak berkuasa tempatan, khususnya daripada Disaster and Emergency Management Presidency Turki, jadi iaitu AFAD. Dengan kerjasama daripada semua buah pihak, kita berharap kita dapat memberikan sumbangan yang bermakna untuk usaha ataupun operasi mencari dan menyelamat di kawasan yang terbabit. Yang kedua, awal pagi tadi kerajaan Turki melalui kedutaan telah menyampaikan hasrat memohon bantuan tambahan daripada kerajaan Malaysia untuk kita menghantar pasukan, sebab kita sedia maklum bahawa pasukan SMART kita merupakan antara pasukan SAR yang diiktiraf mempunyai pensijilan antarabangsa UN Insarat, dan kerana hubungan baik di antara kedua-dua negara iaitu Malaysia dan juga Turki, mereka memohon bantuan tambahan, dan kabinet pagi tadi telah meluluskan untuk kita menghantar segera pasukan kedua yang bergerak serta-merta pada malam ini, juga melibatkan 70 ahli ataupun anggota pasukan SAR yang highly skilled dalam operasi mencari dan menyelamat, yang melibatkan SMART sendiri seramai 20 orang, daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat seramai 30 orang, dan juga Angkatan Pertahanan Awam APM seramai 20. Sebab kita tidak boleh bawa semua SMART sekali, kita faham kena ada juga SMART yang tinggal dalam negara untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi mereka akan bertolak pada malam ini, dan begitu juga saya difahamkan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat juga turut disertai oleh unit K9 dengan 2 ekor anjing pengesan juga akan dibawa bersama untuk memastikan kita dapat melaksanakan operasi SAR ini dengan lebih berkesan lagi. Dan kita juga difahamkan bahawa kerajaan Turki juga memohon bantuan untuk kita membuka field hospital Medan di Turki,
dan perkara ini juga telah dipersetujui oleh Kabinet pagi tadi yang dipengerusikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Esok pagi akan ada mesyuarat penyelarasan di antara pihak kedutaan dan juga NADMA bersama dengan Kementerian Pertahanan. ATM, Kementerian Pertahanan telah diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat persiapan segera untuk sesegera mungkin kita dapat menghantar dan membuka field hospital di lokasi-lokasi yang akan ditetapkan kemudian oleh pihak kerajaan Turki. Jadi saya berharap masyarakat Malaysia untuk sama-sama kita bukan saja mendoakan anggota keselamatan kita untuk memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini dengan baik, tetapi juga mendoakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat rakyat Turki secara keseluruhannya dalam mereka menghadapi satu bencana yang amat dahsyat, yang amat besar ini. Secara keseluruhannya pasukan-pasukan petugas daripada luar, daripada antarabangsa ini akan berkumpul di Adana. Ya, di situlah pusat untuk pembahagian tugas akan ditetapkan penugasan. Kita dipahamkan, syukur alhamdulillah, makin banyak juga bantuan-bantuan daripada pasukan SAR daripada negara-negara lain juga makin banyak yang masuk selain daripada bantuan-bantuan kemanusiaan yang lain. Sebagaimana juga yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas mesyuarat kabinet tadi, setakat ini untuk Syria kita belum menerima permohonan untuk menghantar pasukan SAR, namun kita menerima permohonan untuk bantuan kemanusiaan dan kita akan mengadakan perbincangan. Sejumlah peruntukan tadi telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kita akan bekerjasama dengan NGO untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bukan hanya di Turki tetapi juga di Syria. Sekiranya terdapat permohonan tambahan, kita akan bincangkan, dan dia juga berdasarkan kepada penilaian daripada pasukan yang telah kita hantar yang diketuai oleh Komander SMART sendiri yang telah pun berada, dan beliau akan mengadakan perbincangan dan menilai sama ada keperluan tambahan untuk kita menghantar selain daripada pasukan pertama dan pasukan yang kedua. Untuk makluman, pasukan kita juga berhadapan dengan sedikit masalah awal dari segi logistik. Apabila barang-barang orang kita dah sampai, pasukan kita dah sampai, tetapi di Adana airport tersebut keperluan barangan-barangan kita, kelengkapannya yang agak banyak dan besar agak lambat tiba, bukan daripada Malaysia tetapi daripada Istanbul ke Adana. Namun syukur mereka telah pun berada di ground zero di Gaziantep, dan sebarang maklumat akan disalurkan kepada NADMA dan juga Wisma Putra. Kita sama-sama menyelaraskan di antara Wisma Putra dan NADMA untuk memastikan kita dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada negara Turki. Diatur gerakkan seramai 30 orang untuk misi mencari dan menyelamat di Turki ini, dan daripada 30 orang itu terdiri daripada 2 orang anggota pasukan K9 ataupun pasukan unit pengesan, dan bersama-sama kami juga ada 2 ekor anjing pengesan yang turut dibawa bersama, yang mana tujuan kita bawa anjing pengesan ini adalah untuk memaksimumkan tugasan bila berada di sana nanti. Yang mana seperti mana apa yang berlaku di Batang Kali, peranan unit pengesan ini ataupun anjing pengesan ini sangat-sangat membantu dalam usaha untuk mengesan di mana lokasi mangsa berada. Okay. Apa nama 2 ekor anjing yang akan terlibat ni? Yang pertama adalah Frankie dan juga yang kedua adalah Lempi. Adakah ini kali pertama operasi luar negara yang dilibatkan? K9 ini adalah antara pasukan ataupun unit yang termasuk dalam pasukan mencari dan menyelamat SMART. Jadi mereka ni memang bersedia untuk diatur gerakkan di mana-mana keluar negara. Yang mana pasukan yang pertama juga mempunyai pasukan anggota K9, tetapi mereka tidak membawa anjing pada masa itu.
Tapi yang kali kedua ni kita bahasat untuk membawa anjing ni supaya seperti mana saya kata tadi adalah untuk memaksimumkan tugasan kita bila berada di sana nanti. So, untuk Frankie dengan apa Danny Lenti. Nanti Ya. adakah lebih kali pertama untuk operasi bencana di luar negara? Ya, yang pertama di luar negara, tetapi dia memang frequent untuk operasi di dalam negara. Apa kepakaran mereka? Perkepakaran 2 ekor anjing ni adalah untuk mencari mangsa hidup dan mangsa mayat. So, ada latihan yang dibuat sebelum untuk ke Turki ni? Anjing ini dilatih setiap hari supaya dia mengekalkan dia punya tahap keupayaan dia. Tidak semestinya apabila nak menyalakan suatu misi baru ia diadakan latihan, tidak. Anjing ini dilatih setiap hari supaya tahap keupayaan itu sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Saya difahamkan penerbangan akan makan masa 10 jam. Jadi macam mana anjing nak bertahan? Anjing ni salah satu daripada acceptance test ataupun penilaian semasa perolehan dulu, salah satunya adalah ianya boleh dibawa melalui penerbangan udara. Jadi apabila anjing ini boleh dibawa melalui penerbangan udara, ianya barulah kita terima qualifiedkan untuk sebagai anjing pengesat. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk penerbangan yang lama yang mana kita dah uji sebelum ini.